Salam sejahtera. Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu pengakuan dari para parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional, dengan menganggap Parti Bersatu sebagai adik, manakala Parti PAS pula sebagai kakak, yang mana ia melibatkan pembekalan, dengan kata tanda petik membekalkan calon kepada Parti Bersatu, sehingga lebih 1,000 orang ahli bersatu di Kelantan telah pun bertindak keluar Parti Bersatu kerana rasa malu, rasa diperbudakkan dan dipergunakan dan diperolokkan dan dihina dan digula-gulakan oleh PAS, sehingga calon PR Kenenggiri pun dibekalkan oleh PAS. Ia sebenarnya, kata para penganalisis politik bebas dan pemerhati politik bebas, kata mereka, ia lebih tepat kalau disebut sebagai membekalkan calon. Kerana calon PR Kenenggiri pada kali ini sebenarnya dibekal oleh PAS, cuma dia lompat parti masuk Parti Bersatu. Baru saja lompat, tak sampai seminggu lompat, 2 hari lompat sudah jadi calon. Ini membuatkan ramai ahli Parti Bersatu marah dan malu. Kata mereka, sejauh itukah Parti Bersatu ini tiada integriti sehingga calon pun dibekal? Akhirnya lahirlah penjelasan dan pencerahan tentang seorang kakak membantu adik dengan memberikan pinjaman ataupun adik kepada Parti Bersatu. Persoalannya hari ini, kalau PAS adalah kakak, Bersatu adalah adik, gerakan pula apa? Baru-baru ini juga panas apabila ada seruan supaya parti gerakan, kalau dah tak selesa lagi bersama dengan Perikatan Nasional, keluar saja, ugutan keluar sajalah daripada Perikatan Nasional, telah menjadi buah mulut di mana-mana. Menjadi persoalan ialah sejauh mana parti gerakan berani keluar Gabungan Perikatan Nasional, di mana maruah mereka untuk tetap bersama walaupun selepas seakan-akan dihina oleh Parti PAS di dalam Perikatan Nasional. Kenyataan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan baru-baru ini sudah tentu mengguris hati ahli akar umbi Bersatu. Mana tidaknya, kenyataan itu sebenarnya agak nakal dan mengejutkan ramai, sekaligus mengundang tanda tanya. Sejak bila PAS menjadi ibarat kakak kepada Bersatu yang bertindak sebagai adik dalam Gabungan Perikatan Nasional? Sudah begitu jauh bezanya, kan? Kalau kakak dan adik, maknanya PAS adalah orang yang besar dalam Perikatan Nasional, Bersatu pula hanya sekadar adik. Jadi Muhyiddin Yassin yang pengerusi daripada Parti Bersatu tu agak-agak gelarannya apa? Lebih kurang samalah sebenarnya, cuma namanya saja yang diubah. Kalau biasa kita dengar, jadi abang besar dalam satu gerakan perikatan ataupun dalam satu pakatan atau gabungan parti. Cuma Parti PAS kali ini tidak menggunakan nama abang besar, dia gunakan kakak. Jadi lebih kurang samalah kan dalam Parti Perikatan Nasional. Rupa-rupanya PAS sudah pun mengecop diri mereka sebagai kakak, dan nasib baiklah mereka tidak menggelar dirinya sebagai abang besar. Bahasa mudah dalam masyarakat hari ini ialah apabila seseorang atau sesuatu kumpulan dilabel sebagai, ia menggambarkan pihak berkenan mengalami kekurangan pengalaman, orang baru, muda, mentah, atau mungkin dalam bahasa lebih kasar atau keras, orang hingusan. Adakah itu pandangan terkini PAS terhadap Bersatu? Atau sebenarnya rasa tersebut sudah lama disimpan mereka dalam diam-diam demi menjaga hati rakan-rakan yang lain? Mari kita lihat suatu kisah fantasi di sebuah kampung yang terletak di kawasan pedalaman negeri bernama Serambi. Seorang kakak sentiasa memantau adiknya kerana si adik ada tabiat suka mengigau pada waktu malam. Jika mengigau, si adik biasanya akan melompat-lompat dengan agresif
malah boleh melarat hingga ke kawasan luar rumah. Sebagai adik yang muda dan hingusan, sudah tentu amat bahaya berada di luar rumah pada waktu malam. Keadaan itulah yang menyebabkan si kakak sentiasa tidak cukup tidur. Gejala itu berterusan sehingga si kakak beranak pinak. Demi kasih seorang kakak, dia menyerahkan salah seorang anak lelakinya untuk membantu si adik sama ada di rumah atau ketika di ladang. Pada masa sama, si adik berdepan dengan sedikit masalah rumah tangga. Keluarganya tidak memiliki anak lelaki atau dalam bahasa basahan, tiada anak jantan. Demikianlah hidup dua adik-beradik itu yang selalu dibayangi oleh masalah antara satu sama lain. Dalam konteks semasa pula, orang ramai boleh bertanya, jika bersatu laksana seorang adik, bagaimana pula status satu lagi parti dalam Perikatan Nasional, yaitu gerakan? Adakah gerakan sekadar anak tiri atau gerakan sekadar teman wanita? Pas kakak bersatu adik, gerakan pula apa? Saudara-saudara sekalian, pendedahan dan juga penjelasan kali ini memang membuka minda kita semua, memang membuka fikiran kita semua. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, share video ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perbicaraan kes rasuah anak Hamzah Zainuddin akan didengar hakim baru. Wow, ini satu keputusan terkini berkait dengan kes perbicaraan rasuah anak Hamzah Zainuddin. Agak luar biasa sekarang ini, ramai pemimpin yang ada dalam pembangkang yang kini terpalit dengan rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, dan macam-macam lagi lah. Sehingga slogan mereka dalam pilihan raya sebelum ini, yaitu stabil, bersih, dan entah apa yang satu itu lagi, saya pun lupa. Anda mungkin boleh tolong tulis dalam ruangan komen slogan mereka. Stabil, bersih itu sekarang ini sudah tidak boleh pakai lagi. Ini kata netizen. Mereka kata kalau nak cakap bersih, siapa lagi yang bersih, kata mereka. Termasuklah PAS sekarang ini sudah tak boleh lagi guna perkataan bersih. Ini kerana baru-baru ini kita digemparkan dengan satu pendedahan. Anak Menteri Besar Perlis juga kini terpalit dengan kes mahkamah. Kali ini perbicaraan kes rasuah anak Hamzah Zainuddin akan didengar hakim baru. Kenapa? Apa terjadi sehingga hakim baru pula yang mendengar kes anak Hamzah Zainuddin? Perbicaraan kes seorang perunding bebas yang juga anak kepada bekas Menteri Dalam Negeri yang berdepan pertuduhan menerima rasuah bernilai RM100.000 akan didengar di hadapan hakim baru Mahkamah Session di Kuala Lumpur. Hakim Rozin Ayub yang sebelum ini mendengar kes itu berkata, beliau akan berpindah pada 15 Ogos ini dan hakim baru yang menggantikannya akan mendengar kes di hadapan Muhammad Faisal Hamzah. Sehubungan itu, mahkamah menetapkan semula sebutan kes pada 29 Ogos ini, katanya pada sebutan kes hari ini. Terdahulu, Peguam Cetan Jetwani yang mewakili Muhammad Faisal Hamzah berkata, sebutan kes hari ini adalah untuk pihak pembelaan melengkapkan senarai peguam yang dilantik mewakili tertuduh. Pegawai pendakwa SPRM Selvam T. Arumugam memaklumkan, beliau akan mengendalikan kes tersebut bersama seorang lagi pegawai pendakwa Ikhwan Zaudi Nordin. Muhammad Faisal, 40 tahun, anak kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin, didakwa menerima wang berkenan daripada Izmir Abdul Hamid sebagai upah bagi High-Tech Padu Berhad, melantik syarikat Rimba Merpati dan syarikat Permai Solution sebagai konsultan pemasaran disebabkan pengaruh yang dimiliki tertuduh. Syarikat berkenan dibayar komisen berjumlah RM700.000 selepas High-Tech Padu dianugerahkan tender supply rental
implementation, training, support and maintenance of security infrastructure bernilai 33 juta oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah pejabat di Pusat Beli Belah Jalan Duta Mas di Kuala Lumpur pada Mac 2018 dan pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 16E dalam kurungan E Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta sama. Jika disabitkan kesalahan, boleh membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10.000 mengikut mana-mana lebih tinggi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe.